Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Pertamanya terima kasih kepada IAS di atas penganjuran bersama dan menyediakan tempat kepada Syah dan juga Siti, juga kepada yang hadir. Alhamdulillah kita dapat mulakan tahun 2011 ini dengan program yang mana kita harapkan insya-Allah, dan kita minta saudari doakan kita dapat teruskan lagi program yang saya anggap sebagai mini program, tapi tajuk-tajuknya yang insya-Allah bermanfaat kepada kita dari segi jangka panjang. Dan boleh juga saya ambil masa sikit untuk jelaskan bahawa seminar-seminar sebegini ataupun program sebegini tak cukup untuk kita dapatkan maklumat dan ilmu, tapi kita dapat idea dan kita dapat cara dan kaedah. Dan insya-Allah rezeki kita akan buat lagi program yang kita dah pun rancangkan dengan AIS, program berkaitan yang kita pelbagaikan lah. Ada program berkaitan dengan topik-topik tertentu, ada program berkaitan dengan tokoh Melayu dan tokoh luar, dan juga ada program berkaitan dengan Quran dan hadis khusus. Dan semua ni kita buat insya-Allah kita buat secara percuma, secara relax pada hari Ahad siapa yang nak datang. Dan insya-Allah rakaman ni kita akan dengan bantuan sahabat-sahabat kita, rakaman dia akan kita susun elok-elok dan kita kumpulkan supaya yang tak hadir, yang baru tahu, mungkin lagi 5 tahun baru dia baru tahu. Jadi benda tu masih ada, kan? Sebab ni biasa berlaku. Sebab tu rakaman penting. Saya sendiri ambil rakaman-rakaman pengajian-pengajian ilmu bahasa Arab, tengok tarikhnya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, baru kita dapat benda tu. Dan mungkin yang mengadakan program tu mungkin yang hadir beberapa orang aja, tapi kesan dia saya tengok orang yang download, orang yang view mencecah ribuan, puluhan ribu kadang-kadang. Itu yang kuliah-kuliah di negara Arab yang disusun. So kalau kita boleh susun, insya-Allah kita dapat manfaat. Dan insya-Allah yang akan datang, boleh saya beritahu awal lah, yang akan datang kita akan buat satu seminar mini program macam ni tentang wanita dalam Islam, tentang wanita, tapi tajuk dia spesifik kepada Al-Quran, wanita dalam Al-Quran. So kita spesifikkan. Jadi hari ini kita akan mulakan siri tokoh-tokoh untuk kita dalami dan kenali. Dan kita mulakan dengan Syekh Idris Al-Marbawi. Terdapat ramai lagi tokoh. Jadi insya-Allah kita akan lihat tokoh-tokoh yang lain. Dan mungkin ada orang bertanya kenapa kita buat tentang Syekh Idris Al-Marbawi, tentang tokoh-tokoh ni. Ialah pertamanya ialah secara peribadi dan juga secara perbincangan dengan sahabat, kita dapati bahawa dengan mendalami kisah tokoh-tokoh besar ni, kita bukan saja dapat ilmu, dan kita bukan saja dapat cerita, tapi kita dapat banyak manfaat, dan kita dapat juga bersama dengan itu semangat, dan kita dapat idea baru, dan kita dapat tahu bagaimana. Sebab tentang syekh-syekh ini, tokoh-tokoh ini, kadang-kadang kita dengar nama, tapi kita tak tahu apa sebenarnya yang dia telah lakukan, bagaimana hidup dia, keadaan dia, apa hasil-hasil dia. Bukan saja tokoh-tokoh yang sebegini, tapi tokoh-tokoh yang terkenal sangat-sangat pun kita pun tak tahu detail. Jadi kita mulakan, orang kata apa, tahun 2011 ni seluruhnya kita akan kenali tokoh-tokoh ni dengan lebih teliti. Dan seperti biasa, ramai yang buat tentang tokoh ni, tapi kadang-kadang dia buat dalam bentuk yang ada banyak tujuan. Mungkin sebahagiannya dibuat di pusat-pusat pengajian,
Mungkin dia panggil tokoh-tokoh luar negeri apa semua, campur buat semua, tapi bukan untuk masyarakat. Lebih kepada nak naik tarafkan pensyarah-pensyarah yang bentang kan? Daripada biasa jadi ada media sikit, lepas tu ada full sikit, lepas tu ada tu ada ni. Jadi hasil dia, contoh saya ingat lagi satu seminar tentang bahasa Arab di sebuah pusat pengajian tinggi di Malaysia lah. Dia bentang kerja sampai kita tak tahu nak pergi yang mana satu, serentak. Dia bentang di dewan-dewan tertentu serentak, tapi semuanya orang hebat-hebat datang luar negara. Jadi saya dengan Ustaz Nuruddin kita pilih dengan kawan-kawan, kita pilih pensyarah yang pernah ajar kita dekat Jordan. Terpaksa pilih dia lah, lama tak jumpa dia. Ya, serentak dengan itu ada banyak kertas kerja lain yang dibentang mencecah ratusan hanya untuk naik taraf ke universiti ataupun naik taraf ke pensyarah. Jadi masyarakat nak dapat macam mana? Kemudian dibukukan dan sebagainya, dijual dengan harga yang agak bertutal lah kan. So kita susah nak dapat. Dan setengah-setengah seminar tentang tokoh ni dia nak dia sertakan yuran, dia buat, dia maklum lah buat tempat grand, panggil pensyarah pun grand. Macam hari ni panggil Ustaz Adlan tak ada apa kan, dia kena panggil hebat-hebat, dia kena bayar sikit lah kan, dan sebagainya. Jadi akhirnya kena minta yuran dan sebagainya. So susah, atau membuat tempat terlalu elit sampai orang tak jumpa untuk cari. Jadi kadang-kadang kita kena mudahkan sikit lah ya. So tujuan kita ialah macam Syekh Izzat Al-Mawi ni, kita tengok ramai yang belajar sekolah agama, dia akan tahu bahawa ada kamus Nabawi. Okay? Dan saya akan cakap tentang sikit tentang biodata dia dan juga kamus dia sikit. Dan insya-Allah Ustaz lagi 2 orang akan cakap tentang hadis dan tentang tafsir. Okey. Baik. Dan kemudian satu lagi ialah kita dapat semangat bila kita bicara tentang tokoh. Kita sekarang ni masalah kita kurang motivasi ke arah ilmu. Kan? Bukan maksud apa, kadang-kadang kita ada hari kita kurang motivasi lah kan. Kadang-kadang tiap hari, kadang ada hari. Jadi antara cara yang dicadangkan oleh ulama zaman-zaman ialah membaca kisah tokoh. Sehingga ulama ada mengatakan kisah-kisah ni ibarat dia kata tentera-tentera Allah. Maksudnya dia beri kita kekuatan bila kita baca, dengan syarat kita baca dalam keadaan mengenali tokoh tu, dan kita baca kisah hidup dia, dan jangan baca untuk tujuan buat rujukan, tapi baca untuk dapatkan maklumat. So kita akan baca satu persatu. Jadi kita dapat benda ni, dan ilmu dan semangat ni lah yang akan membantu kita untuk pergi lebih jauh. So ni gambar dia. Yang tepi tu ilustrasi. Dia ada gambar dalam beberapa tempat dalam kamus dia ada gambar yang betul lah. Dia ambil semasa dia dapat anugerah Ma'al Hijrah, tokoh Ma'al Hijrah. So bila kita ringkas, asal usul dia sebenarnya Minangkabau, keluarga dia. Tapi dia asal usul dia menetap di sinilah, di Perak. Okey, kemudian tapi beliau lahir di Mekah. Maksudnya keluarganya dia lahir di sana. Saya ada maklumat sikit kena betulkan sini. Lepas 20 tahun saja. 20 tahun kan dia balik ke Malaysia. Okey, so kita betulkan sikit. So dia selepas 20 tahun balik ke Malaysia dan menyambung pelajaran. So dia lahir di sana. So pertama sekali ialah dia berada di tempat ilmu, dan mereka yang menulis tentang beliau menyebut bahawa beliau menuntut ilmu awalnya di sana sampai di umur 20 tahun dengan hafazan Al-Quran sebanyak berbelas juzuk ketika umur 10 tahun. Kemudian dengan ilmu-ilmu tertentu yang asas, dia telah menuntut ilmu di sana dan dia hidup di sana. So ada kekuatan dari segi ilmu. Kemudian sambung di Malaysia dan dia kembali balik. Dan di antara guru beliau yang terkenal di kalangan masyarakat kita, Tok Kenali, di Kelantan. Okey, beliau menuntut, tapi menuntut bagaimana banyak mana tu semua detail tu mungkin sesuatu boleh jumpa dalam penulisan
Dan Allahyarham Ustaz Wan Muhammad Sori ada tulis banyak pasal ulama-ulama Nusantara. Bila kita cari balik dalam tulisan dalam blog ataupun dalam utusan Malaysia, so beliau antara yang sempat bertemu dengan guru-guru Syekh Al-Marbawi dan cerita tentang pengajian. Kemudian ada yang tulis lebih lanjut tentang sekolah-sekolah yang beliau pelajari selepas balik daripada Mekah. Okey, ada di Bukit Mentajam dia pergi, kemudian ada di Perak, di Kedah, di Kelantan. Jadi tempat-tempat begini selepas dia ambil ilmu daripada Mekah sekitarnya, dia ambil pula daripada guru-guru di tanah Melayu. Dan yang guru yang terkenal Tok Kenali, kalau ada rezeki kita buat pasal Tok Kenali ya. Cerita pasal apa orang kata apa? Cerita pasal yang realiti, bukan gambaran-gambaran yang mistik kan, tapi realiti apa sebenarnya. Tokoh ilmu semua. Okey. Kemudian selepas dah dapat ilmu semua, lebih kurang umur dia 30 tahun, dia ke Al-Azhar. Baru dia pergi sana. So kekuatan yang dia dah ada, asas yang dah kuat, pergi pula ke Al-Azhar. Pada waktu itu memang Al-Azhar rasanya tak ramai pelajar Melayu yang mampu pergi ke sana. Hanya ada beberapa orang saja sebelum beliau. Dan memang dulu-dulu memang orang cakap susah. Saya bukan nak kritik Al-Azhar semua sekarang ni. Dia memang hebatlah. Tapi dulu lebih hebat, lebih sukar untuk lulus di sana. Dan ke sana belajar di secara formal di universiti dan juga secara tak formal di masjid berguru. Dan juga beliau dapat ijazah aliyah yang wallahualam mungkin setaraf dengan PhD. Mungkin setaraf dengan PhD pada waktu ini, pada zaman ini. Dan beliau di sana belajar dan juga beliau giat menghasilkan karya sejak di zaman penuntut lagi. Dan menarik juga beliau banyak menghasilkan kita panggil majalah-majalah. Okey, ini satu trend di zaman tu yang dipelopori oleh tokoh-tokoh di Mesir sendiri. Cara nak sampaikan idea, nak sebarkan dakwah, dia buat majalah mingguan atau 2 minggu sekali atau bulanan, dan dicetak dengan dan dijual dengan harga yang begitu murah untuk disebarkan. Sebab tu idea-idea ni datang ke tanah Melayu lepas tu. Wujudnya majalah-majalah dan sebagainya. Dan beliau sezaman dengan Syekh Tahir Jalaluddin. Kalau kita tahu sejarah kan, tokoh-tokoh begini sebelum beliau sikit, dan tokoh-tokoh yang lain. Dan bila dah di sana, dia menghasilkan, dan dia sampai ke tahap ada percetakan sendiri. Okay. Dia usahakan berkarya, berdakwah, berkarya, dan juga berusaha untuk mengurangkan kos mungkin, mencetak sendiri. Dan melihat kepada penulisan-penulisan tertentu menyebut bahawa beliau pernah menghasilkan beberapa majalah, Semangat Islam, apa lagi, majalah-majalah tertentu. Dan ada majalah tersebut yang beliau hasilkan dan terpaksa berhenti kerana tak ada kos, tak ada duit untuk cetak lagi. Maknanya kalau kita boleh bayangkan bagaimana kesungguhan dia belajar dan berkarya dan mencetak dan menyebarkan ni sampai ke tahap habis fund dia untuk cetak lagi. Jadi so hidup dia sebenarnya, hidup dia di sana tu memang boleh kita cerita dengan cara lebih panjang. Cuma masa yang ada untuk cerita pasal kamus. So di sana memang percetakan tu nama percetakan Marbawi. Percetakan Marbawi disebut bahawa beliau telah menghasilkan percetakan ini, dan ada alamat dia semua. Okey, Syarif Al-Azhar di Kahirah, dan mencetak beberapa hasil karya di situ. Kemudian cetakan yang lain juga dicetak oleh percetakan yang lain, Mustafa Halabi, okey, percetakan Mustafa Halabi dan sebagainya. Dan nampaknya beliau memang pertamanya sedar bahawa di sana ada penuntut-penuntut yang boleh berbahasa Melayu. Jadi dia buat benda ni dalam bahasa Melayu, majalah-majalah ni. Dan dia pelbagaikan isu. So dia peka kepada isu-isu ummah. Dia bukan hanya duduk belajar
dalam kampus dia, duduk senyap, tak peduli. Bila keluar ke alam ni baru dia nak cari. Tak, dia dalam tu dia dah pun peka tentang isu-isu kewanitaan, isu ekonomi, dan dia diselitkan dengan permasalahan masyarakat, politik, dalam tulisan-tulisan beliau dalam majalah itu. Dan juga ada juga diselitkan pantun, syair, sloka dan sebagainya. Jadi ini dan dikatakan bahawa dia ada mempengaruhi beliau adalah ada pemikiran Muhammad Abduh dan sebagainya mempengaruhi beliau. Jadi beliau ni aktif, penuntut, seorang alim, penuntut yang aktif dalam program kita panggil pemuda pada masa itu, mencetak dan sebagainya. Dan dia ada persatuan dia, okey. Dan juga beliau bersama dengan pelajar-pelajar Malaysia yang lain, ulama-ulama yang lain yang belajar di sana, menubuhkan persatuan, mencetak buku dan sebagainya. Ini satu benda yang saya rasa amat menarik. Kalau saya bacakan beberapa contoh majalah yang dia buat ialah Pilihan Timur, Pilihan Timur, Semangat Islam, okey. Kemudian ada Seruan Azhar, okey. Dia juga dia buat pertubuhan ini, dia gabungkan penuntut Melayu dan Indonesia. Di situ pertubuhan yang dinamakan Jamaah Qahiriyah Jawiyah. Okey. So ini nampak kepimpinan beliau dan juga kegigihan. Okey. Di samping menuntut ilmu, beliau juga berdakwah. Okey. Walaupun begitu, kita fahamlah di zaman tu mungkin susah nak disebarkan dengan kos dan sebagainya. Okey. Dan bila dia dah banyak berkarya, karya-karya beliau kalau kita bersebut ke lepas ni, dia dianugerahkan ijazah kehormat bila dia balik Malaysia. UKM dikatakan bahawa di antara usaha Profesor Datuk Dr. Harudin lah, berusaha untuk mencadangkan beliau mendapat doktor kehormat daripada UKM dalam bidang adab sastra, saya rasa dalam bidang sastra Islam. Dan juga setahun lepas tu beliau dapat tokoh Ma'izdah. Saya rasa ni tokoh yang pertama anugerah yang diberikan. Dan disebutkan bahawa beliau telah menyampaikan ucapan yang begitu ringkas dan rendah diri, dan beliau mengatakan beliau tak layak untuk dapat anugerah tersebut. Dan ada gambar dia dalam internet, kita boleh cari gambar dia duduk sebelah Dr. Mahathir rasanya, dengan pegang tongkat tu, dah tua dah. Walaupun begitu, dia masih lagi, orang kata apa, mampu untuk berkarya lah. Dan meninggal pada 89. Okey. Dan kita boleh dapat maklumat banyak daripada penulisan Ustaz Muhammad Sori. Dan juga saya ada buku di sini yang saya dapat dari Ustaz Nuruddin, iaitu Sempena OIC tahun 2003. Dia ada sebarkan ataupun berikan buku tentang beberapa orang ahli ilmuwan Islam, termasuklah ni, tapi dalam bahasa Arab lah. Ada dalam bahasa lain, soalan bahasa Inggeris ada. Nak cari kat mana tu? UAE ah. So dia bagi Ustaz Anwar ada dapat sebab dia buat OIC tu. Kemudian kita juga dapat lihat bahawa ada hasil yang ditinggalkan beliau, anak beliau Ustazah Maryam ada buat college. Semua pada status college tu sekarang saya tak pasti. Tapi college tu nama College Idris Al-Marbawi ketika dibubuhkan. Okay, hasil karya beliau meliputi berbagai bidang. Ini hanyalah sekadar yang kita boleh senaraikan. Dan mungkin ramai yang kurang tahu, kecuali dia tahu Marbawi ni adalah tulis kamus. Itu je kan. Dia tak tahu bahawa dia ada buat apa ni. So saya ulas sikit je pasal kamus Arab Melayu. Dan insyaAllah Ustaz Nuruddin akan ulas tentang hadis, tulisan tentang hadis. Dalam kamus sebenarnya, mengikut maklumat yang kita ada, bukan hanya satu kamus dibuat. Pemikiran untuk buat kamus ni telah ada pada dia. Dan dia ada terlalu banyak idea untuk buat kamus itu dan ini dan sebagainya. Kamus yang berbentuk besar, ringkas, kamus yang menarik, bergambar yang mudah. So kita tahu bahawa di negara Arab, perkamusan ni, ilmu perkamusan ni memang dah mula sejak dulu lagi. Dan telah dipelbagaikan, telah melalui proses dan sebagainya, yang mana setiap kamus bertujuan untuk memudahkan. Jadi saya ada sama Marbawi ni, ini cetakan yang agak
baru lah kan, warna merah ni. Yang dulu-dulunya dia ada tulis Jawi, warna-warna macam-macam lah cetakan. Baru fikir dapat hak untuk mencetak daripada anak beliau lah ya. Baik, kamus ni bahasa Arab ke bahasa Melayu, dan ditulis semasa belajar atau semasa berada di Mesir. Okey. Ada pandangan mengatakan dia ditulis bersama dengan penulis lain, dan ada orang yang kata tidak. Ada yang kata ada orang bagi pandangan bahawa kamus ditulis bersama dengan Syekh Tahir Jalaluddin dan seorang lagi ulama, member dia di sana. Mereka ada idea bersama nak buat kamus. Okey. Tapi idea ni ditolak oleh sebahagian yang mengatakan bahawa langsung tak disebut oleh Syekh Marbawi dalam kamus dia. Okey, kalau kita baca kamus dia, dia ada muqaddimah dan dia ada sikit ulasan, tak ada disebutkan. Disebutkan bahawa dia yang buat kamus tu. Jadi wallahu alam, dari mana maklumat tidak datang, cuma maklumat ni memang ada disebut. Disebut dan beliau lengkapkan soalan diri sebab dua orang lagi kawan ni telah pulang ke Malaysia, dah habis belajar dan balik ke Malaysia atas keperluan tertentu. Jadi ada pandangan pula yang mengatakan bahawa tidak dapat disahkan dan tidak disebutkan langsung oleh beliau dalam mukadimah. Baik. Dan kamus ni dicetak dalam 2 jilid. Kalau kita lihat dalam cetakan yang dijual, dicetak 1 jilid lah, itu sekali kan. Di tengah-tengah tu kita nampak ada jilid pertama, jilid kedua. Dan jilid pertama 18,000 perkataan. 700 daripadanya ditunjukkan dengan gambar. Dan begitu juga dalam jilid yang kedua cuma ada 500. So sekarang ni yang menarik bagi saya dalam untuk kita ketengahkan ialah bagaimana Syekh Nawawi melihat keperluan, dan beliau nampak bahawa 36,000 perkataan ni perkataan yang perlu diketahui. Dan 36,000 perkataan ni juga bukanlah mudah untuk menyusun. Kita akan lihat nanti macam mana cara beliau susun. Tapi kalau dia set kuantiti jumlah perkataan ni, satu kesungguhan ya. Saudara mungkin pernah buat assignment ke, mungkin pernah buat tugasan apa-apa ke, buat buku ke apa. Memang susah kalau kita buat satu berkaitan dengan perkamusan. Kita mudah nak buat buku lain. Di zaman moden sekarang lagi mudah kan. Kita boleh ringkaskan, terjemahkan, copy dan paste. Okey. Tapi bila kita buat kamus, satu benda yang masalah, kita kena detail, teliti dan amat berhati-hati. Okey. Saya secara peribadi pernah susun kamus yang ringkas kecil je. Tahun lepas kita buat kamus PMR, kamus bahasa Arab, perkataan-perkataan dalam buku teks form 1, form 2, form 3. Jadi kita memang sakit kepala lah nak dapatkan makna perkataan tu yang sesuai dengan situasi ayat tersebut. Makna perkataan mudah. Okey. Kamus yang saya buat bersama dengan sahabat Ustaz Amri tu, kita buat walaupun kita balik daripada fakulti bahasa, dia daripada Mesir, Azhar, dan saya daripada Jordan, tapi kita ada masalah bila kita nak cari perkataan. Nak cari perkataan, kita fokuskan hanya pada perkataan dalam buku teks. Kemudian kita fokus pada hanya ayat yang diberi. So kita ada masalah, kita kena rujuk macam-macam kamus. Dan banyak ketikanya kita duduk tak dapat makna yang tepat, tak dapat cerita. Kita terpaksa rujuk macam-macam, daripada kamus-kamus yang lama sampai kamus yang moden, termasuk Maurid tu, English tu, kita rujuk semua, baru kita dapat. Dan kemudian kita nak sesuaikan dengan ayat. Satu hal lagi. Tapi Syekh Idris Al-Nawawi ni di zaman tersebut dia berjaya buat sebanyak ini. Kemudian juga satu lagi, dia bukan hanya terjemah bagi kamu perkataan ni untuk situasi, dia bagi untuk beberapa situasi. Setiap perkataan tu yang dirasakan perlu penggunaan yang melibatkan banyak makna, dia sebut semua. Jadi ini lagi susah. Sebab pertamanya nak merujuk makna asal daripada kitab asal, kita akan lihat nanti sumber dia tertentu. Yang kedua, untuk nak keluarkan perkataan tu mengikut penggunaan yang biasa digunakan.
So ini perlu kepada penggunaan yang luas, bukan sekadar pembacaan. Kita boleh nak buat kamus, kan? Pergi Google Translate tu, kita dapat semua perkataan dunia. Kemudian kita copy dari situ, kita buat kamus Google contoh. Semua boleh buat. Tapi ini nak buat sebab kamus Google tu dia hanya bagi ikut apa yang dia ada je, kan? Bukan sekadar kamus Arab. Kalau kita sama kita nak buat kamus yang macam kamus Dewan tu pun, Melayu ke, ataupun kamus apa, Oxford English Melayu English, itu semua memang yang memulakan tu yang payah. Yang lepas tu dia dah boleh tambah-tambahkan, susun balik. Yang mula. So Syekh Adam Babu ini mula daripada asal dan menggunakan 36,000 perkataan yang cukup banyak dan ada gambar. Ini yang menarik. Kamus ni ada gambar. Okey, gambar yang Wallahualam ada yang dilukis, ada yang diambil daripada surat khabar disebutkan, dinyatakan oleh orang yang cerita tentang beliau, dan cantik dia susun tu. So macam Ustaz Nordin beritahu saya sebelum ni, dia ada seni untuk percetakan. Dia ada ilmu percetakan. Bukan hanya dia ada ilmu bahasa, bukan hanya ada ilmu buat kamus, tapi nak layout, nak cetak. Sebab tu dia ada percetakan sendiri, kan? Jadi ilmu ni memang kita tak dapat zaman sekarang. Kita pergi designer je lah. Kita pergi jumpa designer, kita bayar sikit, dia freelance, dia buat lah, kan? Dia buat ikut apa yang kita, idea kita. Tapi ini semua kena buat pada zaman tersebut yang memang tak ada laptop, tak ada apa lah zaman tu. Macam mana dia buat dengan keadaan yang cantik, jelas, So ini satu melambang kesungguhan, kesabaran. Lebih lagi kalau kita lihat nanti Ustaz Nordin cerita pasal huraian hadis, terjemahan hadis yang dia buat, lagilah susah dan memakan masa. Okey. Kemudian sumber rujukan. Sumber rujukan dia ada sebut dalam buku dia, dalam kamus Nabawi tu. Siapa ada bawa? Ada. Ada bawa kamus. Tak ada. Kita beli kamus moden, Kita beli semua kamus moden. Kamus ni kita tinggal sebab dia tulis Jawi, kan? Dia ada guna, dia ada sebut dalam pendahuluan, dia guna buku-buku utama dalam kamusan Arab. Okey. Dan ada penulis yang menyenaraikan, dia menggunakan banyak kamus, seperti mana yang popular, kamus Muhit Fardus Abadi dia gunakan. Kemudian dia guna Mukhtasar Razi, kemudian digunakan beberapa buku, termasuk buku Hayatul Hayawan. Okey. Nak dapatkan tu, nak dapatkan binatang-binatang tu, kan? Kemudian Asasul Balaghah Zamakhsyari. So dia guna banyak, dan dia ada sebutkan, dan dia ada buat macam apa dia panggil, ringkasan-ringkas tu, huruf-huruf. Apa dia panggil istilah, Cik? Kalau macam OIC tu, apa nak sebut dah, okey, abbreviation. Dalam bahasa Arab benda dah. Jadi dia gunakan macam huruf-huruf tertentu kecil-kecil tu, dia bagi rujukan supaya tak membebankan pembaca. Dan dia gunakan kamus-kamus yang hebat-hebat ini. Pertama memang dia kena pilih makna yang ni. Kemudian dia upgradekan benda tu dengan meletakkan gambar. Dan ini cukup jelas. Dan kadang-kadang gambar tu dia letak gambar lah. Kadang-kadang letak gambar tu dia labelkan bahagian-bahagian gambar tu lagi kecil je. Contoh dia letak satu haiwan ataupun satu benda dan dia labelkan. Itu. So maknanya bukan semata-mata gambar tu untuk perkataan, gambar tu untuk beberapa perkataan. Dia labelkan bahagian-bahagian tersebut. Ada gambar tentang buah-buahan, gambar tentang macam-macam. Yang saya kagum tu ialah dia boleh dapat idea ambil gambar tu, dan dari mana dia ambil gambar-gambar tu. Itu yang, sebab gambar tu memang cantik, jelas. Walaupun tak berwarna lah, kan? Tapi gambar yang jelas. Kita tak dapat nilai masa kita guna kamus tu di sekolah dulu. Kita just guna je. Tapi bila kita fikirkan balik di zaman tersebut, tahun 35 dia cetak buku kamus tu, 1935. Di zaman tersebut dengan kekurangan segala peralatan, dia boleh buat kamus yang cantik tu. Kulit kamus tu sekarang ni orang dah buat baru lah, yang dalam tu, kan? Diwarnakan merah tu pun itu yang baru. Tapi yang pada asal tu, segala gambar, segala apa, segala rajah, gambar rajah, kan?
Dan ini cukup menarik, kan? Dan sampai zaman sekarang orang-orang ambil idea-idea macam ni untuk buat kamus bergambar yang lebih berkesan pada penuntut, lebih berkesan. Okey, dan beliau bukan saja guna buku-buku bahasa Arab yang utama, yang dikatakan kitab-kitab besar bahasa Arab tu. Dia juga gunakan dibuktikan oleh sebahagian pengkaji bahawa dia gunakan juga rujukan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Saya sebutkan di sini ada penulis yang mengatakan dia menggunakan kamus Melayu Inggeris oleh R.J. Wilkinson. Digunakan. Maksud dia terpaksa gunakan untuk dapatkan yang detail. Dan dia kamus ni dicetak di Singapura, dan dia juga menggunakan buku hasil tulisan Pendeta Za'bah, iaitu buku daftar ejaan Melayu Rumi. Dan dia memang pernah bertemu dengan Za'bah, dan dia menghadiahkan kamus dia ni kepada Za'bah. Okay. Dan saya diberitahu oleh Ustaz Anwar bahawa Za'bah ni dia menguasai bahasa Arab, bahasa Inggeris, macam dia menguasai bahasa Melayu. Jadi dia bertemu dua tokoh ni yang juga menguasai benda yang sama. Sebenarnya Syekh Marbawi ni tiada bahasa Inggeris lah. Sebab tu dia boleh guna rujukan Inggeris. Mana dia tak ada nampak pakai tongkat, janggut putih, pakai serban, dia tak erti bahasa Inggeris, tak erti apa. Dan dia pertama sekali dia rujukan yang luas, dan dia ada seni dalam menyebutkan rujukan tersebut. So ini benda yang kurang pada zaman sekarang, amat kurang, kan? So kita nak ambil idea-idea begini untuk kita majukan. Tak nak lagi kita kata percetakan ni hanya niat untuk dapat untung, hanya niat untuk jual buku, tapi niat untuk beri manfaat. Dan itulah kita akan tengok apa orang kata bagaimana pendahuluan beliau menceritakan sedikit tujuan beliau buat dan apa yang menyebabkan beliau buat. So ini semua rujukan yang beliau gunakan. Dan kalau kita lihat pendahuluan, okey, Syekh Idris menyebutkan dengan jelas. Pendahuluan dia ringkas je, satu muka surat je, dari segi yang betul-betul. Dia kata dia nak majukan bangsa Melayu. Dan dia di antara orang yang berpegang dengan idea yang cukup penting yang selalu kita sebut dalam program kita di sini dan di mana-mana, bahawa bahasa Arab adalah bahasa asas untuk memahami ilmu-ilmu Islam. Dia amat menegaskan benda ni. Sebab tu dia usaha. Dan dia bagus. Dia kritik, dia lemparkan idea dan dia bagi bantuan. Ini cara yang bagus. Kita tak ada kutuk-kutuk entang-entang, tak tolong. Kita pergi dekat orang, hanya kita gunakan alasan, kau tak tahu Arab, kau diam. Bukan macam tu. Kau tak tahu Arab, kau pergi belajar. Itu idea. Lepas tu belajar tak beritahu belajar kat mana. Kita kena beritahu belajar sini, tengok sini, bagi sini. Kemudian nak ambil buku aku buat sebiji, kau guna sekurang-kurang. So Syekh Idris Marbawi ni dia nak bantu, dan dia buat beberapa kamus. Cuma yang kekal, yang popular yang sampai hari ni ialah satu ni. Tapi dia juga ada buat beberapa kamus yang disebutkan dalam buku-buku dia, sebut oleh penulis yang lain, yang membantu ke arah itu, ke arah nak menguasai, nak sebab dia ada kamus yang contohnya ada satu kamus yang saya boleh bagi tajuk, saya pun tak tahu kamu ni kat mana. Kamus Melayu Arab dan teladan belajar Arab yang senang. Tajuk buku dia, Kamus Melayu Arab dan teladan belajar Arab yang senang. Dia sampai ke tahap tu, idea dia nak bagi orang Melayu tiada Arab. Dan di sini dikatakan dicetak pada tahun 32. Okey. Daripada cetakan Mustafa Al-Halabi sana, dan dia kata ada 2 juzuk, 2 jilid. Dalam ni didahulukan dengan panduan-panduan belajar bahasa Arab dengan cara yang praktikal. Okey. Maknanya dia dahulukan macam kamus Marbawi yang kita ada tu, dia tak ada benda ni. Tapi dia ada bagaimana guna kamus. Okey. Bagaimana menggunakan kamus, dan dalam kamus tu kita dapat banyak faedah bahasa. Tapi dalam kamus yang dikatakan di situ, dia buat pendahuluan khas bagaimana nak belajar bahasa Arab dengan cara yang praktikal. So ini idea yang kita nak ambil. So kamus yang dia buat ni menunjukkan beliau ada usaha. Okey, beliau lontarkan idea bahawa ilmu Islam mesti ada basic Arab yang kuat untuk menguasai. Untuk belajar tak apa, untuk menguasai. Kemudian dia berikan jalan dan dia buat satu kamus untuk membantu. So dia nak majukan. So nak maju bangsa Melayu kena belajar Arab. Itu idea Syekh Marbawi. So bukan maksud nak maju kena belajar ICT.
Itu tak payah belajar, memang kita kena belajar lah, kan. Ini masalahnya, bahasa tu, menguasai bahasa menunjukkan kemajuan bangsa kita, ya. Bukan setakat menguasai bahasa luar, bahasa Melayu kita pun kita kena kuasai juga, kan. Jadi kita kuasai banyak bahasa menyebabkan kita lebih maju. Itu idea dia. Dan untuk ilmu Islam mesti ada bahasa Arab. Sekurang-kurangnya kita ada idea ni dan kita ada cara. Dan bagi dia tidak ada kamus yang sesuai pada waktu tu. Dia kata bagi dia pada zaman tu kamus ada beberapa kamus, tapi tak sesuai untuk penuntut yang nak menguasai bahasa Arab. Itu bagi dia, idea dia. So dia fikirkan bagaimana disebutkan cara baru, okey. Cara baru susun kamus sesuai dengan zaman beliau, mudah dipahami dan segera digunakan. Jadi itu idea dia. So kalau kita ada idea nak buat penulisan dan sebagainya, tak kiralah program ke apa, kita cuba ada idea yang sebegini lah. Kita cubalah. Mungkin setengah orang dia kata cerita tentang negeri Semerbau ini topik tak hangat. Baik kita cerita pasal Syiah ditangkap atau dialog, kan, contoh. Jadi orang datanglah, kan. So bagi saya sebenarnya kalau boleh tu sesuai dengan zaman, sepanjang zaman kalau boleh. Bantuan diberikan. Okey. Maknanya kalau kita nak buat karya, nak buat program, nak buat satu benda, kalau boleh kita ada idea-idea yang sebegini. Okey. Dan saya cukup maksudnya dia menggambarkan jiwa dia bila dia buat kamus tu. Dia nak buat kamus tu, jiwa dia dalam pendahuluan ni kita boleh baca, dia kata memang dia nak buat ni untuk benda-benda ni, untuk menggambarkan bahawa buku penulisan ni tujuan dia ialah untuk manfaat masyarakat seramai yang mungkin. Mungkin perlu tulis buku yang detail, mungkin perlu tulis buku yang simple, tapi untuk manfaat masyarakat tu diutamakan. Okay. Kita tak boleh, orang kata apa, semata-mata buat buku berdasarkan tajuk yang kita nak tulis. Itu mungkin boleh, tapi zaman sekarang mungkin kita buat buku berdasarkan pada manfaat pada masyarakat dan juga program. Okey, dia kata, dan dia seperti biasa dia meletakkan harapan, berdoa kepada Allah. So ini bergantungan kepada Allah, dan juga dia menyebutkan bahawa dia ambil ni berpuluh ribu perkataan ini daripada buku-buku utama, buku-buku besar dia kata, dalam pengawasan bahasa Arab. So dia bukan ambil daripada sumber kedua. Contoh macam sekarang mungkin kita dah buat kamus, kita ambil daripada Mawarib English tu, kita just terjemah ke bahasa Melayu, kan. Itu simple, tapi sekarang ni yang penulis Mawarib tu buat tu yang susah. Dr. Ruhi Al-Baki tu dia buat susah, sebab dia nak ambil perkataan tu dalam kamus-kamus utama, kemudian nak cari pula kamus-kamus English yang utama, baru dia boleh buat perkataan yang simple dalam bahasa Inggeris. So kamus Mawarib ni bagi saya, bagi mereka yang penting kena ada kamus macam kamus Marbawi ni, dan kena ada kamus Mawarib. Baru dapat, kalau kita nak mendalami, nak mengenali, nak tahu sedikit tentang bahasa Arab, kamus yang amat baik. Dan dia ada buat dalam banyak besi kecil, pocket size semua ada. Okey. So wallahu a'lam, sebelum tu tak tahulah. Idea Dr. Ruhi sebelum tu ada ke tak tahu. Tapi idea dia cukup baik dan cukup terkenal, dan alhamdulillah dia sampai bila-bila orang kenal kamus Mawarib yang dia buat. Macam kamus Marbawi ni lah. Okey. Sampai orang tak kenal siapa Syekh Marbawi. Kalau buat pool, letak gambar dia, orang tak tahu siapa dia, tapi orang tahu kamus tu ada. Baik. Ia juga yang menarik bagi saya yang saya boleh ketengahkan dalam penulisan kamu ni, dia ada ulas tentang hukum menggunakan gambar. Dalam kamu ni di awal-awal tu dia kata, pertama dia kata ada orang hantar dekat dia, ada orang tulis surat penulisan yang menyebut bahawa kamus Marbawi tak boleh nak beli, macam mana tak boleh, haram, sebab ada gambar. Ini Syekh Marbawi sendiri sebut dalam kamus dia. Dia kata ada orang komen, macam mana kami nak beli kamus Marbawi, kami nak beli tapi ada gambar ni, haram. Macam mana? Jadi dia terpaksa tulis satu tulisan ringkas dalam lebih kurang 2 muka surat dalam bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Dia buat 2, bahasa Arab dan bahasa Melayu, dan dia senaraikan pertama hadis-hadis yang mengharamkan taswir, dia panggil, mencipta bentuk, melukis dan sebagainya, dia terjemahkan macam-macam. Dan dia senaraikan hadis yang membolehkan sebahagian taswir, sebahagian lukis. Dan dia ambil
dengan cara yang begitu mudah dia buat perbandingan ni. Dia nak ceritakan bahawa maksud yang diharamkan taswir tu ialah yang berbentuk, yang berjisim, dia kata situ, yang berbentuk. Bukan lukisan, bukan taswir menggambarkan tu berbentuk ukiran dan lukisan macam dia buat dalam kamus dia. Dia bawa riwayat yang membolehkan sebahagian daripada taswir tersebut. Bahkan dia kata kalau istilah disebut juga pasal fotografi, ambil gambar, dia kata itu lebihlah boleh disebabkan dia bukan mencipta bentuk baru, dia hanya ambil bayangan seperti cermin, dia kata. Ini orang yang beli kamera apa tu, SLR apa benda tu, dia kena tahu lah tu ya. Itu bukan tak termasuk langsung. Sebab tu ada, saya rasa bekas mufti Mesir ke siapa yang tulis buku khas pasal, dia kata yang ambil fotograf ni tak ada kena mengena dengan hadis tu. Yang ambil gambar kamera ni tak ada kena mengena dengan hadis yang kata taswir tu, yang Allah melaknat menyiksa musawwirin tu, yang membuat bentuk. Okey, sebab ini dia panggil tangkap bayangan, image. Okay, bukan ambil satu, ukir balik, buat balik, tak. Itu lagilah boleh, dia kata. So Syekh Romawi telah sentuh tentang lukisan, ukiran dan juga fotografi dalam kamus dia ni, dan memilih pandangan yang membolehkan kalau tidak berbentuk. Itu penting. Okey, itu penting. Berbentuk berjisim lah, berbentuk, itu maksud dia. Dan saya rasa Allah mungkin dia ada ulas dalam buku syarahan hadis dia. Dia ada ulas hadis tersebut. Okay. So ini penting sebab nampaknya begitu sekali dia mengambil kira kritikan terhadap kamus dia, dan dia jawab dengan cukup ringkas, tepat dan padat dalam bahasa Arab, dan diterjemahkan natijah dia dalam bahasa tulisan Jawi sampai. So ini penting. Dan dalam mukadimah juga dia sebut 6 kaedah penggunaan dan penyusunan. 6 inilah yang saya nak akhiri pemetangan pada hari ini. 6 ni merupakan cara dan juga kelebihan dalam masa yang sama kamus tersebut. Okey. Pertama, dia susun mengikut turutan huruf Arab. Okey. Dia susun ikut huruf, mudah kita nak cari. Maksudnya kalau jumpa huruf, kata huruf ba, kita cari huruf ba, kataan asal tu. Dia susun, dia beri contoh. Terutama kalau kata nama dan sebagainya memang kita ikut. Dan mungkin yang anggap susah pun orang yang tak tahu Jawi je. Itu je lah. Yang tahu Jawi memang dia rasa mudah kamus ni. Dan kamus ni lah yang digunakan sampai hari ni. Satu masa dahulu disebutkan bahawa kamus ni digunakan, dijadikan bacaan sampai khatam. Dijadikan di beberapa pondok pengajian di Malaysia ni. Kamus ni pernah dijadikan bahan bacaan wajib khatam. Wajib khatam baca. Dan ada setengah pondok wajib hafal beberapa ribu perkataan daripada kamus ni. So kamus ni amat penting dan amat hebat. Dan sebab itulah orang tahu kepentingan kamus tu. Dia wajibkan pelajar dia, penuntut dia mesti khatam kitab ni. Soal khatam kitab ni memang penting. Soal talaqi, belajar satu-satu kitab ni memang penting. Sampaikan kamus pun penting. Dan kalau tak salah saya dulu, Ibnu Hajar Asqalani, ulama hadis terkenal di kurun ke-9, dia khatam talaqi, baca kamus muhit dengan penulis asal dia. Betul ya? Dengan Farus Abadi. Farus Abadi buat kamus muhit. Kita sekarang ni siapa yang tahu Arab memang duk rujuk kamus muhit dalam software ke, dalam apa ke, klik-klik, type-type ke, ataupun ambil baca semua. Kita just rujuk je. Tapi Ibnu Hajar Asqalani, ulama hadis, dia pergi jumpa Farus Abadi, dia baca kamus muhit tu depan talaqi, khatam, dan aku telah membaca kitab ni di hadapan ni. Tu dia. Kamus tu merupakan sebahagian daripada sukatan wajib habis dalam pengajian tradisi Islam. Penting. Tak tahulah kalau siapa yang ada terlibat dalam membina sukatan kat mana-mana. Kecadangkan menuntut fakulti pengajian Islam di mana-mana, wajib pelajari subjek perkamusan Arab ke, khatam dengan pensyarah dia, dan hafal 1000 perkataan. Contoh, pada muka sikit. Dia buat assignment pakai ciplak-ciplak ni, mengaji sungguh-sungguh. Tak payah buat assignment, buat jadual khatam je. Asal dengan ilmu tu kan. Bukan saya nak kutuk lah, saya pun mengaji universiti juga. Jadi di Jordan pun tak ada khatam pun kamus ni. Tapi
Memang kita kena seksa jugalah, kena hafal tu hafal ni semua, kena teruk jugalah kan, sampai pening juga. Disebabkan pensyarah nak kita, kalau boleh janganlah bawa ijazah saja kan, bawa ilmu sekali lah. Bawa ilmu sekali. Kita kat Malaysia ni kadang-kadang penat belajar sebab jalan kaki pergi kuliah. Itu je. Orang patut penat hafal. Udah penat hafal ni penat betul jalan kaki pergi, udah tak nak kenderaan pergi kuliah, penat betul lah jalan kaki. Memanglah kita kata kita ikut sunnah ulama jalan kaki ni, tapi takat tu lah ikut. Quran pun kita tak hafal, hadis kurang, contoh mengajar Islam kan. Mengajar bahasa Arab pun sama juga, kena hafal semua dan belajar. Kan. Termasuk letih lah. Print salah, asyik print ni salah. Bukan tulis. Print out tu tak jadi, dakwat tak kena, printer rosak, ulang balik. Apa? Onda apa dia panggil tu? Binding tak jadi, silap, itu je lah. Ulama dulu ni, Syekh Nawawi ni pasti dia tulis kamus ni dan buku-buku lain pada awal ni ialah menggunakan tangan. Kan? So 18,000 perkataan tu. Allahuakbar. Saya tak tahu lah dia ada mesin teks Jawi Arab ke tak tahu, tapi penulisan asal dengan tangan. Dan disebutkan di sini ada penulis menyebut bahawa dia pernah salin, dia pernah buat okey. Ini kamus dia. Ni kita ambil. Dia kata sebelum cetak, Syekh Nawawi telah menyalin kamus ni dengan tangan. Habis ya, betul ya. Mana 36,000 perkataan tulis tangan. Tak kira lah buruk ke tak buruk, tapi letih tu salin. Kita download, klik kanan, save as kan. Jadi tu pun jangan jari lenguh, klik as, save, download kan. So saya rasa itu satu benda kita boleh ambil sekurang-kurangnya kesungguhan dan kegigihan. Dan perkataan disebut yang kedua, dia kata perkataan tu diberikan baris. Ini penting. Bukan hanya buat kamus tak ada baris. Kan? Memang sepatutnya dibariskan. Sebab tu baru ni kita buat kamus PMR bahasa Arab tu untuk sekolah pun kita buat baris. Okey. Penting sebab baris depan dan baris hujung mungkin berubah, tapi baris depan tu sampai belajar bahasa Arab, baris depan tu penting. Tu Syekh Nawawi memberikan baris. Dan ada perkataan yang dibariskan dua. Itu bukan salah cetak, tapi boleh baca dua-dua. Boleh baca dua-dua. Mungkin ni setengah orang kata ni salah cetak ni apa satu perkataan ada dua baris. Tak dibagi itu sebab memang dalam bahasa Arab ada begitu. Ada keadaan yang begitu. Itu satu benda yang amat menarik. Kamus dia berbaris, jadi memudahkan sangat-sangat. Dan juga disebutkan Quran dan hadis yang berkaitan, dan diringkaskan dengan rujukan tertentu. Bermakna Syekh Nawawi ni meneruskan bagaimana perkamusan Arab zaman awal yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memahamkan makna perkataan. Itu amat penting. Dan sebenarnya itu salah satu cara. Sebab tu kamus ni kena belajar. Sebab kadang-kadang pentafsiran Quran tu menggunakan makna asal dalam kamus. So kadang-kadang setengah-setengah tafsir dia terlalu ringkas, tapi setengah-setengah tafsir dia detail. So setengah-setengah kamus pun ada pentafsiran ayat. Memang kita jumpa banyak dalam kamus-kamus Arab yang asal diberi ayat-ayat yang menunjukkan makna. Sebagai contoh, dia ada sebut, ada satu kamus saya jumpa, dia sebut perkataan dia kata perkataan iman. Dan dia kata bahawa iman ni juga dalam Quran digunakan dengan makna solat. So dia tambahkan, dia pun sebut ayat innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan sia-siakan iman kamu. Rupanya tafsir yang sebenar ialah solat yang telah ditunaikan sebelum kiblat diubah. Kita bukan hanya dapat daripada baca hadis maklumat ni, atau baca Quran tafsir, dalam kamus pun disebut beberapa makna bagi perkataan iman, termasuklah solat dia bagi ayat. Dan ada kamus Arab yang cukup detail memberikan makna guna ayat je. Seperti dia kata makna ni seperti guna ayat ni dia bagi. So itu penting. Sebab tu saya tak mengabaikan benda tu. Dan yang keempat, ciri dia diletakkan gambar. Kita sebut tadi, dah banyak kita sebut. Dan gambar-gambar ni diletakkan di awal, kemudian diletakkan di hujung, kemudian diletakkan juga dalam perkataan tersebut. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, banyak juga gambar. Sampaikan hampir 1000 perkataan diberikan makna dengan gambar. So ini amat penting. Sebab kadang-kadang kita tak cukup
dengan hanya beri makna perkataan, mesti ada gambar. Dan juga dia kata ada perkataan yang tidak berbaris tapi boleh dirujuk pada perkataan yang sebelum tu dan selepas. Dia bagi panduan. Memang ada setengah-setengah perkataan mungkin dia tak bariskan selepas makna tu, tapi dia rujuk pada yang asal, kan? Kemudian ada juga sumber tentang halal dan haram disebutkan juga. Bila dia cerita tentang binatang, tentang makanan, dia sebut soal hukum, boleh makan atau tak boleh makan. So ini satu hukum fiqh yang diambil daripada kamus bahasa. Kita dapat berserta dengan kamus tu dapat hukum fiqh sekali, ya? Itu amat penting. Dan sumber rujukan dinyatakan secara ringkas, maksudnya yang tadi tu, yang awal tadi, segala buku-buku yang digunakan, dia gunakan singkatan dan boleh dirujuk di depan. Dia dah buat pula indeks untuk singkatan. So ini cara yang amat penting, tidak menjemukan, memudahkan pelajar. Dan saya rasa kalau secara peribadilah saya boleh bagi satu pandangan, selepas sekurang-kurangnya dah belajar bahasa Arab sampai ke universiti, sampai sekarang belajar lagi, saya rasa tak ada kamus boleh lawan kamus ni lah. Dari segi ketepatan makna dan sebagainya. Mungkin kalau ada masalah dari segi bahasa yang digunakan, mungkin kita tak faham sikit-sikit, ataupun ejaan ni kita kena serabut sikit. Sebab ejaan ni ialah Jawi ni bukan boleh ni, baca salah lagi baca tak bunyi, kan, tak tahu makna, tak disilap. Sebab tu baca sebahagian khatib-khatib Jumaat yang baca khutbah Jawi tu silap, kena tergelak kadang-kadang. Gelak tak batal lah apa-apa, tapi tak, sembahyang batal lah, tapi orang kata gelak semasa khutbah tak batal apa-apa. So kita tergelak tengok, awak baca macam ni kan. Jadi kadang-kadang bukan salah pun, tapi bunyi lawak sikit. Tu. Jadi Jawi bukan senang. Itu Jawi moden, ini Jawi lama, kan. Jadi elok jugalah kita dapat kata ejaan-ejaan ni, kita hati-hati. Baik, dan habis tu so saya kata sudah mesti buat penambahan ulasan dan sebagainya untuk menambah baikkan kamu ni. Dikatakan ada orang buat benda tu. Dan tadi pun kita berjumpa bahawa dicetak dengan pelbagai cetakan. Ada yang diberikan penambahbaikan, ada yang letak warna, ada yang bagi kulit yang lebih cantik, kan. Jadi makna sekurang-kurangnya kita kalau ada yang nak memilih kamus ke, ataupun nak membantu buat benda-benda macam ni ke, kita jadikan kamus Nabawi sebagai rujukan bagaimana dia telah membuktikan memang ia mudah digunakan. Bukan hanya kerana keberkatan, keikhlasan dia, kamus tu tersebar sampai hari ini, tapi juga dia mudah digunakan sebab tu ramai orang guna. Kamus lain kadang-kadang susah, kadang-kadang orang kata perkataan yang pelbagai, kadang-kadang salah baris, kadang-kadang terlalu ni, ada yang buat ikut benda, ikut turutan, ikut apa, itu memudahkan lah. Tapi kalau kita ambil pada asas-asas penyusunan kamus Nabawi ni, kita boleh dapat idea bagaimana kita nak buat benda yang mudah untuk digunakan oleh masyarakat. Penambahbaikan sebab asal kamus. Kalau Allah rezeki. Dan Allahu'alam, ada kita jumpa maklumat bahawa kamus ni telah ada cetakan yang berbentuk tulisan Rumi, ya. Tapi kita tak jumpa. Belum siapa jumpa. Okey, maknanya Syekh Nabawi memandang bahawa ada orang yang tak baca Jawi. So, dia buat versi. Jadi kalau kita boleh buat versi baru, rumikan kamus ni, kan, cetak balik, minta hak keizinan, itu lebih baik lah. Ataupun kekalkan Arab, Jawi dan tambah Rumi. Buatlah. Terutama yang bersemangat tak tuarah tu, kita ambil semangat ni masuk ke sini. Buat sesuatu yang hasil dia masyarakat boleh guna sepanjang zaman. Allahu'alam, kan. Ataupun nak buat pilihan-pilihan tertentu, ataupun nak keluarkan gambar-gambar tu dan saja cetak gambar-gambar dalam kamus Nabawi, ada lebih kurang 1200 perkataan. Ini saya bagi idea ni, siapa yang nak buat, keluar ambil gambar lebih jelas, lebih berwarna ke, lebih detail ke, tapi bagi kredit kepada kamus Nabawi. Okey, buat gambar-gambar ni. Ataupun kalau boleh nak compare dengan kamus Maurid ke, ambil Maurid tu buh lah Marbawi ke, Marbawi dan Maurid,
cetak. Kamus Mabawi Mauri. Pening kan. Kan. Keluar kamus Mawardi je, tak pasal-pasal. Kan. Silap Mauri Mabawi Mawardi. Okey, so satu itulah yang saya boleh bentangkan untuk dapatkan idea bagaimana kamus ni pentingnya, kedudukannya dan juga idea-idea dia. Dan saya rasa saya cukup kita perlukan penjelasan yang lebih panjang tentang hidup dia. Cuma yang saya kagum sangat bagaimana dia boleh buat semua benda ni dalam keadaan dia umurnya, pelajarannya, keluarganya, okey, semuanya ada. Dan dia ada 2 isteri dah. So sempat lagi. Maksudnya buat kitab, ada 10 orang anak, ada 2 orang isteri, seorang Arab, seorang Melayu. Jadi kamus Arab Melayu. Jadi makna dalam kesibukan tu saya kadang-kadang tu lah, macam Ustaz Anwar dia kata kalau dia baca sejarah tokoh dia tak boleh berhenti. Saya pula saya berhenti terus. Ustaz Anwar dia baca tak boleh berhenti. Saya baca saya duduk berhenti fikir. Macam mana dia buat? Ini yang saya nak kongsi sebenarnya. Rasa pelik bagaimana kita yang duk mengadu tak sempat ni, tak ada masa. Dia tak mengadu lah, dia buat. Dia buat kerja dia, balik Malaysia, pergi sana buat. Kamus bukan setakat satu. Nanti kita hadis Ustaz Anwar akan cerita macam mana beribu-ribu hadis dia terjemah. Dan dia cetak sendiri, dia supervise sendiri. Kemudian dia buat tafsir, Ustaz Syokhi akan cerita. So saya rasa ni sekurang-kurangnya kita berbangga. Ada orang Melayu, ada orang Malaysia yang hebat dan diiktiraf oleh orang Arab. Ada pembentangan pasal dia di negara Arab dalam satu seminar terjemahan hadis yang dibuat di Arab Saudi tahun 2008. Dia salah seorang tokoh yang dibentangkan satu kerja khas jasa Syekh Nabawi dalam penterjemahan hadis. Saya kata habis cerita lah. Ini kehebatan diiktiraf oleh orang Arab. Walaupun dia tak tulis buku Arab pun, tapi buku dicetak di negara Arab, cetak. Tirmizi dicetak di negara Arab, cetak Tirmizi tu, dan cetak syarah Jawi dia. Dicetak oleh syarikat buku Arab semua. Tapi yang saya bangga, ada orang Arab khususkan untuk dia pembentangan kata kerja dalam seminar penterjemahan hadis. Maksudnya dikaji jasa dia dan diiktiraf. Dan ada yang menulis tentang jasa dan sumbangan ulama hadis kurun itu, kurun 14 dia termasuk sekali diiktiraf. So ini ulama peringkat antarabangsa. So seminar kita ni seminar antarabangsa. So bukan mini sangat. Ini sebenarnya power. Dan insya-Allah kita serah pada Ustaz Anwar untuk cerita pasal hadis yang saya rasa lebih menarik dan saya pernah dengar. Apa-apa pertanyaan, perbincangan semua insya-Allah kita tangguhkan lepas ni. Saya minta maaf kalau pembentangan ni kurang ni, tapi untuk rujukan saya boleh baca sikitlah. Sahabat-sahabat saudari boleh cari buku-buku ni. Di antara yang tulis tentang buku ni ialah Mahani Mukhtar. Okey, Mahani Mukhtar yang tulis tentang sejarah dan sumbangan dalam bidang penulisan. Ini Universiti Melaya. Okey, cetakan Universiti Melaya. Mahani Mukhtar tentang Syekh Nabawi. Juga tulisan himpunan macam contoh Syauqin Majid ni, bakti ulama yang terus berazam mencurahkan sumbangan dalam majalah dakwah. Kemudian dalam bahasa Inggeris pun saya nampak sini ada ditulis. Cuma mungkin apa ni macam ni lah, macam ni dalam ni ada beberapa orang tokoh, salah seorangnya ialah Syekh Marbawi. Okey. Dalam majalah dakwah ada beberapa artikel dia. Dan juga dalam satu buku Gerakan Pembaharuan Islam oleh Profesor Dr. Muhammad Radhi. Okey. Dia ada tu cetakan USM. Dalam penulisan dalam satu lagi dalam internet pun kita boleh cari. Cuma tulisan yang saya cadangkan dalam Putusan Malaysia lah. Kita tengok arkib Putusan Malaysia tentang yang ditulis Ar-Rahman Ustaz Muhammad Saghir, yang cukup hebat dalam mengumpulkan tokoh-tokoh ulama Nusantara, Asia Tenggara, Malaysia dan mengetengahkan balik. Sebab tu insya-Allah antara cadangan kita yang akan datang, kita akan buat lagi tentang tokoh ulama di Malaysia.
yang bertahap antarabangsa lah kita kata, untuk pokoknya kita tahu bahawa, dan kita gunakan karya dia. Dalam senarai cadangan kita adalah syekh-syekh macam Syekh Dr. Qutani, kita ada idea nak buat penterjemah macam Ustaz Yusof Zaki, insyaAllah kita ada idea, dan lain-lain lagi kita akan buat, dengan harapan untuk suntik semangat, dapat ilmu dan gunakan dan cari balik buku-buku ni. Nanti kita akan cari insyaAllah, siapa yang ada duit lebih, cari balik ulasan yang akan diulas oleh Ustaz Nuruddin, buku-buku dia dalam bidang hadis. Wallahualam. Sekian, saya serah balik kepada, ataupun macam mana kita break.